warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so lama sikit lah pendaftaran kan. So kita nak elokkan daripada itu sangkut kan. Okay, Abang Apik Kok Diang hadir, Abang Muhammad Firdaus Zainal hadir, Bangladesh pun ada hadir. Okay, bagus. Sabah hadir. Okay, so malam ni kita tak ada recording bang. So kita tak ada record untuk video ni. Saya minta maaf. Sebab apa? Saya test tadi tak boleh record je. Manchester United ada. Okay, MU menang 2-1 bang. Okay, Jerebu ada. Suara kecil lah. Okay, suara kecil Saya nak buat suara besar sikit. Suara kecil bang. PSG ada. Okay. Okay, Singapore ada. Alhamdulillah bang. Okay. Damansara clear. Damansara red zone sekarang. Simpang 4 Perlis ada. Simpang 4 Perlis kan Simpang 4 Pening. Barcelona ada. Okay. Alamak tak ada record. Okay. Dia bukan tak boleh ni, dia tengah update Zoom ni. Jadi dia Taman Kenari pun ada. Taman Kenari ada satu kampung lah kita. Okay. Okay, so sorry sebab ambil masa tuan-tuan semua. Jadi kita malam ni tak dengar suara. So ada banyak yang masalah tak dengar suara kan. So saya rasa tak dengar suara tu dia kena restart dululah dia punya PC tu. Okay. So saya dalam ni malam ni lebih kurang 270 ramai jugalah kan. Walaupun kita expect tak salah ramai macam ni sebab Inggaf kan. So bila sebut balik tu basic ni, benda yang basic ni tak semualah orang suka kan. So kita tak adalah kata technical ni perfect ataupun macam apa kita kata benda ni bawa satu keajaiban kan dalam hidup tuan-tuan ke apa dan sebagainya kan. Okay, so yang pertama sekali macam biasalah, janganlah tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan selesa dengan technical yang tuan-tuan guna sekarang, pastikan tuan-tuan semua, maksud saya kalau jika tuan-tuan dah selesa dengan technical yang tuan-tuan guna sekarang ni, elokkan mengambil input-input yang pelik-pelik daripada somebody, tak kisahlah saya ke orang luar ke kan. Sebab bila kita ubah technical kita tu, dia jadi masalah untuk kita punya trading kan. Dalam trading ni bagi saya tak ada lagi lah yang saya jumpa perfect kan. Anyone, at least tuan-tuan belajar lah apa benda pun, dia tak boleh lah kita kata perfect kan. Kalau kata perfect ni, rasanya bank-bank dah panggil dia pergi duduk dengan bank buat duit kan. Dan satu lagi takkan ada lah kemiskinan dekat Malaysia ni. Masih ada lagi orang kampung-kampung susah kan. Kalau kata betul perfect, why not? Kita minta duit BRIM dia kan. Kita tolong trade je kat dia setahun kan. So tak ada lah kesusahan lah hidup. Okay. Tak boleh record. Saya try record sekali lagi. Sekejap. Okay. Dia bukan tadi record. Tadi tengah update software tadi. Suara kecil sangat Alah, kena pakai earphone juga lah. Okay, test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, suara clear. Suara dengar. Tekan volume. Alright. Aduh. Okay, Singapore lagi clear. Okay, so lebih kurang 280. Alhamdulillah ramai juga malam ni. Okay, so buat pengetahuan tuan-tuan, malam ni kita tak buat 2 jam lah. Macam biasa sebelum ni kita buat 2 jam kan. So malam ni kita hanya jalankan kita punya sesi webinar ni lebih kurang sejam. Okay, kita punya sejam saja. Okay, sekarang saya dah pakai earphone. Alhamdulillah. Okay. So, untuk pertama sekali yang mana yang first time join, kita malam ni kita akan bawa satu tajuk yang dinamakan Inggaf. So, Inggaf ni
sekiranya tuan-tuan berada dalam technical supply and demand, support and resistance, bagi saya saya tak tahu. Mungkin setiap individu tu dia ada view yang masing-masing. Bagi saya untuk perkataan ingaf ni yang pernah baru yang first time dengar ni, kita namakan dia ingaf ni sangat penting. Ya, hari ni Azim Trade sponsor lah bang. Kalau tak sponsor, macam mana kita nak buat kelas kan? So sebab tu ada montage kan, ada starting video tadi. Sebab nak daripada kita datang ke seminar offline kan, kita buat live macam ni, saya rasa better jugalah. Satu benda yang bagus juga, tapi kan, saya rasa yang ni lagi better daripada kita buat offline kan. 1 jam bang, kurang lah. Origin Move video lepas bang. Origin Move biasalah kan. Kalau cerita bab supply and demand ni bang, macam-macam tajuk. Kalau kita cerita bab compression ada in-out compression, ada staggered compression kan, ada CP pre-compression, ada CPPAZ, ada CPLQ. Wow, nak cerita pasal compression saja saya rasa tak sempat malam ni. Macam-macam nama kan. Okay, origin. Okay, dah malam kita bawalah yang biasa-biasa lah kan, yang santai-santai. Mana tahu satu masa nanti broker nak sponsor. Okay, Yudi hang buat 6 jam seminar, satu hari Sabtu. Kita buat lah kan, baru best sikit kan. No problem. No problem. Kami tunggu dari minggu lepas Cikgu Origin move sama dengan FTR. Yes, sama. Everything is FTR. Senang. Oh, everything bang. Dahsyat cakap orang putih Abang faham FTR? Kalau orang cakap SND tu dia macam-macam, tanya dia dekat mana macam-macam tu. Segala apa mak nenek lah, apa benda pun tuan-tuan masuk lah segala akademi pun. In the end tuan-tuan belajar FTR. Tuan-tuan masuk lah yang cerita sebelum ni, kita pernah tahu kan, TIOF, simple apa? Set and forget. Set and forget. Apa nama dia? Alfonso Moreno set and forget pun ditekankan FTR. Ken dari Archigazette. Ken dari Archigazette pun ditekankan FTR. If Miante daripada RTM pun ditekankan FTR. So almost lah kita panggil kan, supply and demand ni, kalau kita tak faham FTR, habis lah kan. So bila sebut FTR, dia ada satu kita namakan price action. Apa itu price action yang kita faham? Siapa boleh jelaskan? 286 orang, 287 termasuk saya, 286 geng. 286 geng. Siapa yang boleh cerita kat saya sekali imbas saja tentang price action? Okey, market structure, pergerakan harga, ingaf. Abang Aryan Budi. Hai Abang Aryan Budi. QM. Oh, king pun. Membaca harga, fake out. Oh, manipulation. Breakout par analisis dan sebagainya. Pass approach. No PA. CS pattern, tidak balas harga, penukaran dan confirmation, full margin. Okay, dan sebagainya lah. Okay. There is no price action without ingaf. Kan? Bila tak ada ingaf tu, market duduk selari kan, betul tak? Duduk selari kan, market macam ni kita tengok. Contoh lah. Market hari tu dia jadi gitu. Dia jadi macam ni. Alah, tak boleh lukis lah pula. Lebih kurang macam tu lah. Dia segway kan. Dia segway mendetak. Tak ada ke mana. Mana arah market hari ni. Kan? Ini tak ada sebab tak ada PA. Okay. Okay, so dia tindak balas harga lah. Sebab price action. Nama pun price action, tindak balas harga. So tindak balas harga, apa dia tindak balas harga tu? Order fee lah. Order fee tu bukanlah bang. Bukanlah kan. Okay. Apa benda yang dikatakan tindak balas harga? Roy, hati kau keras Roy. Oh lama. Ni Roy Faizal kan yang join ni? Bertindak. Okay. Bertindak. Okay. Macam-macam. Pertembungan harga. Okay. Lagi guys. Kita nak meriahkan dalam live kita ni. Wah. Kita nak bagi kita semua happy. Seronok. Kan? SBR, RBS.
Okay, price is everything. Equilibrium pun ada kan. Macam-macam. Pass approach reaction. Oh, nama. Betul-betul adik Ifente ni kalau pass approach reaction ni. Untung rugi pun ada hipotetis tindak balas. Oh, semakin teringat dulu belajar dulu UPSR. Semakin. WCYK off theory pun ada. Oh lama. PAZ, ingaf dan rejection dan sebagainya lah. Okay. So almost yang tuan-tuan jawab tu hampir tepat lah. Kita pun tak tahu yang ketepatan itu macam mana kan. So in the end ni adalah break and retest, ingaf, apa saja yang bergerak harga menunjukkan. Sebab tu orang cakap kalau aku setengah-setengah dah otai kita kata otai trader kan, otai trader, otai apa geng bursa apa semua ni. Hang ni trade macam mana ni? Aku trade guna price actionnya. Price action yang menunjukkan aku sell ataupun buy. Jawab macam tu kan. So macam-macam lah jawapan yang diberikan. Okay, so bila kita sebut price action untuk kita, salah satu price action yang kita gunakan adalah ingaf tuan-tuan. So tuan-tuan semua pastikan tahu bahawa price action salah satu dia adalah ingaf. Okay, so kita faham bab ingaf ni, keluarlah macam-macam kan. Macam kalau kata sebut ingaf ni macam-macam tuan-tuan faham lah. Kalau salah satu candlestick pattern, apa dia kalau price action ni? Senang. Apa benda? Setengah orang cakap kan. Okay, kita bagi contoh. Baru syok sikit kan. Tak best cakap-cakap je. Sekali ada yang lena. Jangan lena kelas saya. Okay. Pastikan tuan-tuan seronok dalam kelas ni. Happy. Kita ada sejam je hari ni. Saya nak login saya punya ni dulu. Okay. Pastikan tuan-tuan seronok dalam kelas saya. Tu yang matlamat kita yang utama. So tak seronok ni, jeng kan. Memang jam lah, tak seronok masuk kelas. Aduh, aku tunggu dah semalam, tiba-tiba tak jadi, betul lah. Okey bang. Okey, kita fokus dekat satu chart ni. Okey, saya nak share dulu. Right. Okey guys. Okey, so kita nampak sekarang di skrin saya ada GBP US dollar. Okey, GBP US dollar untuk time frame H1 dengan menggunakan broker Azim Trade. Anda boleh jadi trader yang bagus. Okey guys. Kalau kita tuan-tuan perasan dekat sini tuan-tuan, structure GBP US dollar. Okey, kita tengok dulu, tak apa. Kita perhati dulu cara kita beranalisa. Masing-masing ada cara dia sendiri. Cara dia sendiri. Okey, so sekarang ni saya guna GBP US dollar, saya tarik dulu trend line. Okey, saya tarik dulu trend line. Okey. Saya trade apa yang saya nampak lah kan. Okey, so sekiranya tuan-tuan tengok sekarang GBP US dollar, jangan pedulikan yang belah kanan. Yang jadi, biarlah dia jadi kan. Sebab kita cerita pasal apa benda tu jadi gitu. Sekarang kita cerita dulu pasal apa GBP US dollar, dia turun ke bawah. Kalau bila tuan-tuan tengok dekat sini tuan-tuan, yang mana yang sifu-sifu yang join malam ni kan. Terima kasih sebab sudi join kita punya simple webinar kan. Okey, kalau tuan-tuan semua tengok dekat sini ada breakout dekat sini. Di mata tuan-tuan. Okey. Teringat cikgu ajar saya inggas sambil minum limau ais. Ya ke? Tak teringat dah bang. Ada ignore level GU. Lama. Ya. Okey. Promo. Okey. Yang ada shadow panjang Marubuzu CS Gafing. Okey. Tuan-tuan tengok dekat sini candle breakout. Kalau tuan-tuan nak ambil sell kan nak ambil buy. Okey. Nak ambil sell ambil buy. Okey. Mai jawab. Sell lah kan. Pulung sell lah kan. Okey, bagus lah mama semua. So kita memang kita nak macam mana kan, aku trade apa yang aku nampak lah kan. Takkan aku nak cari buy kalau breaknya ni kan. Kena faham lah kan. Okey, so kita tengok dekat H1. So bila nak tengok H1 dia dah break, kita cari peluang sell. Okey, tak apa, kita padam yang bulat ni dulu. Okey, so setengah trader kata aku ni kalau guna Fibo, ingat pernah dengar? Aku guna Fibonacci bersama dengan price action. Siapa setuju dengan saya? Pernah dengar dah perkataan tu? Aku kalau guna Fibonacci ni, kita trade by price action ke Fibonacci tu. Kan? Takkan nak trade level tu kan? Kan? Dan sebagainya lah kan. Okay.
Pernah power, yes betul. Memanglah hotel-hotel ni bang, dia orang tak terlalu tak suit dengan teknik-teknik yang merepek ni. Termasuk teknik yang saya nak ajak. merepek dia punya cerita kan. Okey, tak best tak record. Okey, kita dah record tuan-tuan. Kita dah record lebih kurang 15 minit. Okey, kita dah record. Okey. Okey tuan-tuan, kita tengok GBP US dollar, dia orang tarik Fibo swing low ke high lah sebab nak cari sell. Saya tarik Fibo macam ni, mungkin ada orang lain yang tarik Fibo macam-macam. Macam-macam. Okey. So saya tarik Fibo macam ni sebab saya guna Fibo retracement. Okey. Candle yang breakout important level, saya akan swing Fibo. Yang tu cara saya dah. Masing-masing cara pun tak kisah janji, boleh trade cukup lah kan. Nak cari profit, nak taruh mana lah, nak tarik hebat-hebat kan. Okey. Nanti nak cap tea dengan cikgu sekali. Wan Keladi kan ni cap tea. Alamak. Okay guys. Bila Fibo biasanya kalau saya punya entry level Fibo biasanya 23.6, 38.2. This adalah kita panggil best ratio. Best for entry lah. Tak kisahlah mana-mana Fibo pun tuan-tuan guna. Depends kepada tuan-tuan guna lah. Saya favor kepada Fibo yang menggunakan level 23.6 dan 38.2. Mungkin ada orang lain yang menggunakan level-level sewaktu dengannya. Okey. So bila orang guna Fibo tuan-tuan, dia nampak candle reject dekat 23.6. Dia tak reject lagi. Dia pecah atas bang. Sudah dia pecah atas, tapi kita dah masuk PO, contoh satu dekat sini, satu dekat sini. So kita dah floating lebih kurang 52 pip tuan-tuan. Untuk SL kita di atas mungkin 60 pip SL kita. Okay, kita buka H4. Fibo kita di H4 wujud rejection. Okey, contoh rejection. Di mana rejection tu? Ni macam nak ajak Fibo, saya nak ajak Fibo, saya nak ajak Ingafing ni. Okey, so dia ada rejection dekat sini. So bila rejection tuan-tuan, dia orang trade price action zone. Cik, nama dia price action zone kan? Dahsyat kan nama dia. Okay, tuan-tuan tengok dekat sini ada apa tuan-tuan? Apa candlestick reversal? Dia panggil CRS. Boleh Google sekarang. Yang mana yang macam, alamak aku hang lah UD ni apa ni? CRS ke Ingaf? CRS. Candle reversal signal. Kalau siapa yang tak faham, boleh Google sekarang. Boleh Google. Silakan. Okay. Candle reversal signal. Saya tolong Google tak apa? Saya tolong Google kat tuan-tuan. Candle reversal signal. Okay, kita dah Google dan kita share screen sikit bagi tuan-tuan nampak. Okay tuan-tuan, dekat sini ada banyak candle reversal signal dan tuan-tuan boleh tengoklah macam-macam. Ada hammer, ada hanging man, ada pin bar. Kita nak tengok pattern candle yang kita tengok tadi. Kita nak cari sikit Okay, tuan-tuan nampak dekat sini ada seakan-akan shooting star. Alamak, shooting star kan. Ada nampak tak shooting star? Okay, mungkin shooting star. Okay, nampak macam shooting star. Okay, kita share balik screen tadi. Okay, tuan-tuan tengok dekat sini. Tapi kita nampak dia nak macam lebih kurang lah. Tuan-tuan ambil je lah. Dia taklah sharp sangat pattern itu. Tapi biasanya bila ada rejection dan candle reversal kena signal keluar, dia orang akan mencari peluang sell for the next candle. Dengan stick risiko masih di 0.0 di atas. Okay, contoh di H1. Ada seakan shooting star juga dan kemudian ada engulfing tuan-tuan. Engulfing dekat mana? Apabila candle kedua mematikan candle pertama. Nama apa? Engulfing. Engulfing adalah candle kedua mematikan candle pertama. Kenapa dia mematikan? Sebab color yang berlainan. Candle merah mematikan candle blue. Mematikan adalah dalam konsep OHLC, dia break previous candle sebelumnya. Jadi dia dinamakan sebagai engulfing. So engulfing itulah CRS yang berlaku dekat level Fibo 23.6 dan dia orang akan mengambil peluang sell dan sekiranya price gagal break kosong level 100, dia orang akan cabut. Sebab bila tak break level 100 bermaksud tidak membuat apa tuan-tuan? Dekat sini. Ni low sebelum, tidak membuat new low ataupun breakout. So bila sebut no breakout,
berkaitanlah dengan Inggaf. Bila sebut Inggaf, teringat Rexwood cakap. Apa? Rexwood cakap. Rexwood cakap apa? Okay, apa yang dia cakap? Dia cakap, there is no PA without Inggaf. Okay, so bila maksudnya tidak ada direction untuk kita entry, bila tak ada Inggaf. Okay, so cukup untuk yang tu saja. Okay, boleh faham tak? Kita nak cerita baru mukadimah dia. Baru mukadimah dia. Belum lagi ceritanya sebelum lagi. Okay, so bila ada structure tengok, dia gagal ni, and dia tak buat lagi new low. Then apa yang jadi bila price selepas itu? Agak-agak tuan-tuan yang belajar SND yang power-power ni kan. Saya cuba mapping dekat trend line ni. Kalau tuan-tuan nampak, saya dah share chat ke? Okay, saya dah share chat dengan clear. Saya padam color ni, jadikan color yang menarik-narik sikit. Untuk tuan-tuan tengok, warna hijau. Yang mana yang faham SND, yang belajar structure market, agak-agak tuan-tuan lah bila ada macam ni tuan-tuan. Apa benda ni tuan-tuan? Okay, saya buat satu lagi bucu kat sini. Okay. Saya nak tahu yang ni saja. Ni baru mukadimah. Alhamdulillah. Terima kasih yang sporting gila dalam kelas kita. Abang-abang semua sangat sporting. Okay, sangat sporting. Seronok bila kita mengajar. Ada, bukan mengajar lah. Kita sharing. Ada orang panggil apa? Respon. Okay. Ini, naik, turun, naik. Kita panggil apa tuan-tuan? QM pun dah. Rally base rally, double bottom dan sebagainya. Okey, siapa yang guna BBMA dalam ni? Siapa guna BBMA? Please komen dekat ruangan komen. Cik, saya guna MA je cikgu, momentum. Okey, macam-macam momentum. Ya. Nazmi Muhammad cakap MHV. Ya, saya. Okey, saya buat masuk BB. Saya tak ada, dia bukan BBMA yang lain lah. Kan? Kita just nak tengok macam mana market sekarang kan. Apabila okey, kita zoom tuan-tuan. Kita zoom Apa yang dia orang cakap dekat sini tuan-tuan? Bila market gagal buat momentum dekat sini, apa yang nama dia? Apa dia namakan? Bila gagal buat momentum, okey, hilang volume. Okey, dia namakan market hilang volume. So, agak-agak tuan lah, dekat mana ekstrimnya? Ekstrimnya dekat sini, dekat sini. Sebab BB mendatar. Okey. Biasanya selepas ada MHV, ada apa tuan-tuan? Dekat sini. Selepas ada MHV, ada apa? CS arah kukuh. Cuba tengok dekat chat tuan-tuan. Betul tak ada CS arah kukuh dekat H4 sekarang? Siapa kata ya? Siapa kata ya? Ya. Ya tak. Ada yang cakap tak. Ya saya. Siapa yang tengok dekat guna yang BBMA dia tu, dia kata ada CS arah kukuh kat sini. Tak. Tak tahu. Tak kukuh. Kenapa cakap tak kukuh? Tak faham BBMA. Okay, tak apa. Saya just nak bagi preview. Sebab tadi saya guna Fibo kan. Okay, so bila ada CS arah kukuh, mungkin ada dekat sini ada apa tuan-tuan? Mungkin ada re-entryan mungkin dan sebagainya. Sekarang ni candle ada momentum tak? Ada kan momentum kan? Okay, so best tak? Best tak confluence benda-benda ni? Kan? Best kan? Kan bila kita boleh confluencekan dia, insya-Allah dia akan nampak macam best lah dekat sini kan. Okay? So bila ada momentum biasanya akan ada biasanya akan ada apa tuan-tuan? Bila ada momentum biasanya ada. Okay, nice. Saya tak boleh lah bercerita lebih, bukanlah teknikal saya. Saya lagi orang marah saya. Hampa share video ni orang kata kat saya pula. Okay, saya just nak bagi preview saja. Okay, so no wonder kita ikut balik structure yang kita faham. Kita tengok dekat sini bahawa tidak ada sebarang break low dan di sini berlaku FTR untuk buy. Kenapa dia namakan FTR? Sebab pertama dia gagal buat new high, new low. Betul tak dia gagal buat new low? Then after that pula kan, dia break previous high. This is a structure Dow Jones theory. Okay, so yang ni tuan-tuan boleh tengok dekat mana-mana
website, dekat mana-mana yang tuan-tuan boleh kaji sikit, dekat YouTube ada. Belajarlah benda ni sangat penting. Okay, memang penting. Okay, so kita pedulikan yang ni. Yang ni benda yang dah jadi. Okay, kita tak mau cerita benda tu. Okay, jom kita tengok balik kepada benda yang asas yang kita perlu belajar hari ni. Alright. Aduh, sorry geng, sorry. Okay, so kita padam ni dulu. Cikgu guna IndiZZ. Yang penting SR. Yang betul niat. Yang betul ada niat, betul. Cara betul tanda FTR. Okay, saya nak cerita pada tuan-tuan semua lah. Cara macam mana kita nak tanda FTR. Sebab FTR berkait rapat dengan INGAF. So, bila tuan-tuan tak faham INGAF, out lah tuan-tuan. Okay, so macam kita belajar bawa kereta. Okay, contohlah saya bagi kepada Abang Arpis bawa kereta Prodo. Tiba-tiba Abang Arpis bawa. Saya tanya Abang Arpis, kereta ni dah buah minyak ke belum? Minyak kena bubuh ke minyak? Jadi dia tak faham tentang bahawa dalam FTR tu wajib INGAF. INGAF tu macam buah minyak lah kan. Tak ada minyak mana pun nak entry. Okey, contoh kenapa saya cakap macam tu? Dia ni merepek AUD ni. Mesti ada kan orang cakap macam tu kan. Okey, kita tengok dulu. Relax dan tenang. Okey, sekarang ni kita nampak structure yang macam ni. Okey. Tiba-tiba price turun bawah, naik atas. Sudah. Maksudnya benda yang tak complete FTR tu sebab tak buah minyak. Macam mana dia nak jalan? Bila tak ada order, macam mana dia nak jalan? Bila ada order barulah dia boleh turun ke bawah. Kan? Betul tak? Bila ada big player sell dekat area ni, maka turunlah bawah. Tapi jika tak ada sell, dia tak lepas sebab ada bias. Setiap FTR di bawah ni mesti ada bias sebab demand. Kena ingat. Supply dan demand. Setiap demand, bila ada demand, mesti ada apa? Mesti ada supply. Okay, so mesti ada bias dan sebagainya lah. Mesti ada orang supply. So mesti ada order dekat sini. So macam tu lah sebab tu market naik. So bila market naik, complete dah FTR kat sini. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah yang ni FTR? Saya tanda purple ni. Turun, naik, turun. Maka tak complete. Okay, so maksudnya tidak ada sebarang breakout. Okay, jadi kita tak bolehlah fokus benda tu kan. Jadi tak menarik. Okay, kita cerita pasal INGAF. Okay, kita nak pergi slow-slow. Kita pergi slow-slow. INGAF berkaitan dengan supply and demand. Dia sangat rapat dengan FTR. Okay, jom. Apa itu konsep INGAF dalam SNR? Okay, guys. Okay, saya nak bagi tunjuk kat satu benda. Bila ada support dekat sini. Okay, kita ada support dekat sini. Okay, clear. Boleh nampak support yang kita lukis ni. Okay, boleh nampak kita support kita lukis ni. Guys, okay, tanda dekat sini. Okay, tanda dekat sini. Saya lupa. Okay, tak apa. Ingat balik lah. Okay, turun. Okay, turun. Price turun, tuan-tuan. Adakah dia sudah INGAF, tuan-tuan? Ya, Abang Anas Semi cakap ya. Belum. Yes, belum. Kita nak cari siapa yang jawab ya. Sudah. Abang Kai. Saya ingat nama Nazmi dengan Abang Kai. Dua orang jawab sudah. Abang Albian jawab sudah. Ya, Abang Daiwan pun jawab dah. Administrator pun jawab dah. Admin pun dah kan? Admin kan? Okay guys. Yang jawab sudah tu kenapa abang? Saya nak tanya abang. Kenapa abang jawab sudah? Dia macam cakap dah sebab dia break. Cucuk bawah. Sebab menelan level sebelumnya. Andai kata dia jadi macam ni abang. Apa yang dah jadi sekarang? Apa yang akan jadi sekarang? Bila dia jadi macam ni? Tawakal lah. Tawakal dia. Bila jadi macam ni tahu bang?
Kita ambil contoh lah, kita ambil contoh kan. Kita punya entry lah kan. Saya pun sama lah kan. Saya pun sama lah kan. Kita ambil contoh yang kita entry kan. Contoh kita entry lah dekat sini. Dia dah hinggah dah. Kita kena cari. Kita pun dah sell kan tadi dekat city kan. Contoh lah tadi sell dah profit lah. Sell dekat sini tiba-tiba dah profit. Saya sell tadi. Sell, profit. Tiba-tiba kan market naik atas boleh kan. Macam abang cakap tadi lah, tawakal, teknik harapan kan. Si kita pun up sikit stop loss di atas ni kan. Betul tak? Siapa pernah buat? Siapa pernah buat? Baik mengaku. Up stop loss kan. Cik, up sikit-sikit tu. Up sikit. Okay, tak apa. Boleh gini. Boleh cover balik. Gini turun balik. Dia turun balik dengan harapan. Dia turun balik. Profit dekat sini. Aku nak close. Aku memang nak close lah. Jangan main-main aku. Kan? Cik, lepas tu dia naik lagi. Up lagi bang. Up lagi. Dia boleh pergi gini. Kan? Macam tu lah. Sampailah tak tidur. Sampai pagi kan. Pukul 3 pagi tak tidur lagi. Sebab dia tengok handphone. Tengok handphone. Dia tak turun-turun lagi kan. Lepas tu mula lah. Pelik market hari ni. Pelik market hari ni. Awak cik kenapa tanya kata market pelik. Sampai 2-3 pagi dia aktif lagi market. Jarang market aktif waktu 2-3 pagi ni. Kan? Dia keluar ayat-ayat macam tu kan. Sebab kita panggil trader kan. Biasalah kan. Kita dah ni. Kadang-kadang tu nak bini kata abang ni tak tidur lagi ke? Kan bini tanya kan, abang tak tidur lagi ke? Cik, muka pun marah ha. Cakap banyak ada ni orang dengan floating ni. Duk tanya-tanya pula kan. Aduh saya nak tergelak. Okey ya. Tak apalah cerita je kan. Biasa-biasa. Okey, kadang-kadang itulah salah satu penyebab lah kan kita tak boleh decide dia sebelum ada satu lagi benda yang berlaku resisten dekat sini. Okey, baru kita decide untuk cari peluang sell lah. Okey, kita cari peluang sell apabila ada FTR yang berlaku. Maka jadilah. Jadi apa tuan-tuan? Siapa nak kata? Siapa nak kata kat saya? Jadilah 1 2 3 geng. Okay, so boleh nampak pelan-pelan. Pelan-pelan kita belajar. InsyaAllah dia sampai. Okay, in the end, ini yang saya namakan sebagai LS. Okay, kami namakan dalam teknikal kami left shoulder. Okay, so ini kami panggil left shoulder. So jom kita tengok left shoulder yang terjadi terbaru-baru ni lah. Okay, kita tengok. Okay, semua masih okay abang-abang semua? Abang-abang semua masih okay lagi dalam kelas saya ni? Masih seronok lagi? Okay. Abang-abang tengok dekat sini. Betul tak saya cakap? Okay. Price turun. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Okey. So nampak price akan naik dan retest balik kawasan 1. Iaitu kita namakan sebagai LS. LS ni bukan yang ni saja bang, ada banyak sebenarnya. Tapi kita sebenarnya bang, saya ada satu tip kenapa saya buat LS ni. Kenapa saya namakan dia LS? Okey. Tak ada LS ni, tak ada di LS kategori yang saya tunjuk ke tuan-tuan ni, tak ada pun di market. Jangan risau. So dia tak boleh claim. LS dengan RS ni lah. Okay. So sebab kita mencari satu benda yang senang. Yang senang. Bukan senang maksud saya tu kita boleh senang nak faham. Kita tak boleh nak hafal sampai 20 setup dalam satu kepala. Betul tak? Abang-abang semua tak boleh faham, tak boleh hafal 20 setup dalam satu kepala. So sebab tu saya create 1, 2, 3 sebab nak mudahkan benda ni. Okay? At least bila nampak 1, 2, 3, kita cari apa yang ada dalam isi dia tu. Okay? Apa yang ada dalam isi tu. Okay, contoh kita padam balik lah. Kita nak cari apa yang ada dalam isi untuk LS tu. Bila tuan-tuan tengok sebenarnya,
LS yang tadi tu dekat highest time frame, bila pergi ke kawasan USD CHF weekly, apa yang abang nampak ni? Kawasan apa ni? Toing, toing kat sini. Kawasan apa ni? Satu, dia tindih kat sini. Kawasan flip, kawasan resistant become support, support become resistant. Kawasan yang duduk bertindih, kita duduk belajar basic-basic dulu, yang kita duduk belajar dalam SNR kan. Betul tak? Setuju tak? Saya tak boleh nak zoom dah. Sebab ini adalah support dan sini dah jadi resistant sekarang. So adakah yang ni salah saya ajak? So macam mana nak cari support become resistant, nak entry dalam flip yang betul, kita buat yang cara yang mudah. So tak perlulah jadi sampai nak cari dalam ni kan. So benda ni sangat bagus lah kita kata. Bukanlah ni, kita nak senangkan kefahaman tu. Okay. So saya harap tuan-tuan boleh faham. Setakat ni kita pergi balik ke pin kita. Kita pergi balik ke pin kita. Okay. Bila jadi macam ni, baru kita faham konsep padam balik. Konsep 1, 2, 3. Abang tadi ada tanda, ada tanda pula. Ada tanya saya. Assalamualaikum Yudi. Tadi dia tanya saya, macam mana pertandaan FTR tu? Kalau kata macam tu, macam mana saya nak entry? Kalau macam ni punya zone, contohlah ni punya kotak weekly punya candle, mampu saya cakap. Ni silap-silap dia kata mau 700 pip risiko. Kan? Betul juga kan dia kata kan? Betul tak? Setuju tak saya? Sama setuju. Okey. Okey, so abang-abang semua tak apa, kita nak menjawab tajuk dia tu. Kita nak menjawab soalan tu. Kan? Takkan setiap soalan tak ada jawapan. Kita tanda dulu dekat sini adalah Ingaf. Ingaf adalah price action. Okey, so bila kita faham price action, kita tahulah bahawa tempat yang kita nak entry tu dah ada. Tapi abang janganlah balun semua FTR. Contoh saya buka satu chart ni. Dia tunjuk satu chart. Kita pergi ke lowest time frame. Kita tak boleh cerita pasal highest time frame, kita cerita pasal lowest time frame. Kalau bercakap pasal lowest time frame abang, abang tengok banyak FTR ni. Letih abang nak entry. Kan? Tapi in the end dia sangat respect dengan left shoulder. Tuan-tuan perasan tak? Apabila tuan-tuan masuk kelas saya kan, dekat sini ada LS, betul? Setuju dengan saya? Siapa setuju? Kan? Pernah tak abang terfikir? Okey, saya tanya abang-abang yang semua 307 orang. Kita ada lagi kurang 22 minit lagi kelas nak habis. 22 minit lagi masa nak habis kan? 22 minit lagi bang. Masa berharga gila. 22 minit. Cepat gila masa. Sebab seronok kan? Okey. Pernah tak abang-abang terfikir? Aku ni belajar supply and demand. Rasanya dah 5 tahun dah kot. Siapa dah belajar? Siapa dah belajar dekat sini lebih pada 2 tahun? Siapa dah belajar sini lebih dari 2 tahun? Siapa? Cepat. Baik setuju. Baik angkat tangan. Jangan tipu. Ikhlas. Udah 5 tahun. Tapi tak teror. Bukan kira tak teror. Bukan tak teror. Saya tak mau kata tak teror. Itu bukan rezeki Allah Ta'ala nak bagi tu tak sama kan. Baru setahun. Saya ada lebih 2 tahun. Siapa yang lebih 2 tahun? Kita kata 2 tahun lah. Okay. Pernah tak abang terfikir kata, loh, teknik mudah macam ni ya. Aku tak belajar lagi lah. Tak pernah aku terfikir. Siapa pernah? Siapa terfikir macam tu? Aku tak pernah terfikir apa benda ni kata. Ya Allah ya Tuhanku. Aku belajar. Aku ni kalau orang tanya, mendabik dadah tak sanggup dah. Aku guna teknik supply demand. Kan? Kan betul tak? Ya Allah, tiba-tiba benda ni saja. Kan? Tak habis-habis ya Allah benda. Okey kan? Jadi kita bukan kita kata kita tak pandai. Kita tak jumpa kan. Jangan kata kita bodoh, bukan kita bodoh. Sebenarnya kita tak jumpa rahsia dia tu. Kan? Dia tak bagi lagi keizinan. So, mungkin bila kita tuan-tuan attend kelas ni, tuan-tuan dah terbuka sikit. Terbuka demi terbuka. Kan? Betul tak? Okey. Jom kita bercakap, cerita lagi tentang important level. Saya ada bagi satu tip tuan-tuan. Okey. Important level. Contoh price turun macam ni.
Okey, kita nampak ada jelas FTR macam ni. Siapa pernah nampak FTR yang duk bertindih-tindih macam ni? Okey, dia duk bertindih-tindih macam ni kan. Bro macam tu. Ha macam tu. Ha. Kan? Tiba-tiba ada satu FTR bro jatuh ke bawah. Kan? Banyak dia bertindih. Kita tengok kat chat lagi tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan nampak dekat sini. Siapa nampak dekat sini? Ada satu, ada dua, ada tiga. Kita pergi ke lowest time frame. Ha, boleh kata hidung pula. Kita pergi ke lowest time frame. Tak jumpa lah pula. H1. Okay, tanda dulu. Tu dia. Tuan-tuan, tadi tuan-tuan tengok dekat H1 macam ni kan? Macam ni betul? Kita pergi ke N15. Lah. Yang UD ajak lah yang benda ni. Tak ada benda lain lah. Dia tak ajak lah benda lain kan. Cewa. Dia tak ajak benda lain. Okay, contoh lah kan. Yang ni yang kita ajak kan. Benda yang sama lah. Pimai-pimai la ilaha illallah. Bila buka lowest time frame, rupanya FTR ni. Okay. Saya tanda dekat sini. Sebab sini adalah area. Apa tuan-tuan? Dekat sini adalah LS tuan-tuan. Okay. So LS ada dekat sini. Di dalam ni. Ada lagi tuan-tuan ni. Dalam ni. Ni dalam ni ada lagi. Okay. So kita tengok dekat highest time frame. So dia trigger dekat tempat yang kita belajar tadi. Apa dia yang kita belajar tadi adalah satu. Dia 1, 2, 3 ya bang. 1, 2, 3 ni bawa semua. Yang ada sebut KMTR lah apa semua tu. Dekat saya belajar dulu kami panggil ignore Quasimodo. Kami panggil ignore Quasimodo. So benda yang sama. In the end tuan-tuan. Abang belajar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, ini adalah kenapa kita panggil yang terakhir sekali, FTR yang terakhir sekali ni adalah important FTR. Kalau tuan-tuan jumpa benda ni, tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan boleh belajar. Sini tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah dekat sini dia dah clear? Satu sini. Dia dah clear ke tak? Okey, bagus. Kalau dekat sini, yang biru, belum. Nampak? Nampak tak? Buka tak? Buka tak mata tuan-tuan? Okey. So tuan-tuan boleh nampak insya-Allah. Saya tak ada nak simpan-simpan rahsia ke apa benda. Sebenarnya ada banyak tajuk nak bercerita dekat tuan, tapi rasanya masa sangat mencemburui kita. Okey. Ini tajuk yang sebenarnya saya standby, tapi tak sangka kelas ni jadi seronok. Bila jadi seronok, dia bercakap saja pun dia dah balik kan. Jadi cepat masa tu berlalu. Okey. So sebelum kita nak sambung lagi. Jangan risau, kita nak sambung lagi. Kita nak share ke tuan-tuan satu video sebelum kita meneruskan kelas sebelumnya. Okey.
Okay guys, sorry kita ada video lah kena buat juga lah. At least nampak sponsor daripada Azim Trade tu kan. So boleh nampak sponsor by Azim Trade tu. Okay, so alhamdulillah tuan-tuan boleh nampak. Okay, jom kita bercakap tentang next candle. Okay, next benda lah. Next insyaAllah. InsyaAllah yang mana yang boleh datang ke live hari ni pun saya rasa ada yang dah nampak benda ni. Mungkin ada yang belum nampak kan. Okay, kita padam dulu. Suara tak jelas Test 1 2 3 test. Alamak. Halus suara. Okey, set. Test 1 2 3 test 1 2 3 test. Test, dengar test. Belum? Test. Okey, suara okey, clear. Tenggelam. Okey, clear. Okey, so kita bercakap lagi tentang Inggaf sebab kita nak bercakap pasal Inggaf yang malam ni. Okey. So Inggaf malam ni. Okey, kalau saya lukis macam ni, tuan-tuan nampak 1 2 3, betul? Okey, saya buat satu line dekat sini, tuan-tuan nampak 1 2 3. Semua okey lagi? Semua masih terang lagi kan mata? Masih jelas dan seronok lagi untuk kelas kita? Koklah lagi saya tambah lagi sejam Okey. Okey, so 1 2 3. Okey, so kita ada support. Okey. Yang mana yang tak nampak, sila buka kan. Suara slow. Hello. Test. Okey, terang. Okey. Baru padu. Okey. Sorry. Tak tahu apa masalah, saya tak tahu, saya betul-betul Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan dekat sini, tuan-tuan kata 1 2 3. Okey. Kalau dekat sini tuan-tuan, kalau saya tanda sini 1, sini 2 dan sini 3. Setuju tak? Siapa setuju? Kan? Takkanlah ada setuju. Okey, so kalau hidden base tuan-tuan, kalaulah 2 dengan 3 ni ada hidden base, setuju tak kalau saya tanda 1 2 3 juga? Contoh macam ni. Contoh dekat sini. Tuan-tuan nampak sini ada 1. Ada 2. Ada 3. Hidden base tuan-tuan, hidden base dekat sini. Okey. Cara nak marking dia, ambil semua base lah. Okey. Okey, dalam ni ada order dia. Okey, so bila price masuk dekat sini dia reject, kan? So sebab ada 1 2 3. So yang mana yang tak nampak dia dah clear dah. Dia boleh terbuka dah mata dia. Siapa yang tak terbuka mata dia? Ya Allah, Tuhanku, aku ni tak terbuka-buka lagi. Orang lain dah terbuka mana dah. Okey, euro US dollar.
Kita buka Euro US dollar. Euro US dollar ada 1, 2, 3 tapi fail. Tapi fail pun dia dah reject dulu lah kat situ. Okey, Euro US dollar. Tuan-tuan nak ambil satu dekat sini ke dekat sini? Saya tukar line ya. Okey, saya tukar line. Saya letak line hijau. Okey, dekat biru ke dekat hijau? Tuan-tuan nak tanda 1, 2, 3. Dekat mana? Dua-dua ya, senang. Senang dua-dua tanda satu. Tang ni pun satu, tang ni pun satu kan. Tang mana dia pi, kita balun kan. Okey, so dia dekat mana tuan-tuan? Pergi ke lower time frame. Check dekat lower time frame. Ingat saya ajak tuan-tuan. Saya ajak, saya share pada tuan-tuan. Itu lebih elok. Okey tuan-tuan, so tuan-tuan nampak sini macam mana nak tanda 1, 2, 3. Saya dah ajak banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak faham lagi, saya tak tahulah. Saya dah ajak banyak sangat ni. Saya harap sangat benda ni berguna untuk tuan-tuan. Okay, jangan orang luar jual dah. Okay, kita share free. Orang jual kita malu ke. Okay, dekat mana tuan-tuan? Bila tuan-tuan tengok saya tanda ni, dekat mana saya nak tanda satu? Dekat mana nak tanda satu? Okay, so nampaklah dekat hijau ni adalah satu. Okay, sini adalah 3 tuan-tuan. Okay, so kita tengok price respect tak respect bila dia touch level 1. Satu level 1 hijau. Tuan-tuan boleh nampak dia respect tapi tak jauh mana lah. So in the end dia reject pun lebih kurang 25 pip saja, tapi dia masih ada action dekat situ. Dia masih ada action lah. Harga bila sampai situ dia ada reaction. Kita nampak dia reaction. Kenapa bukan biru? Tengok. Nak kena otai ni Abang Aizam ni. Tadi kita lukis penat dekat pin tadi. Nampak saya lukis dekat pin macam mana? Saya lukis macam mana? Adakah saya lukis dekat sini? Ada tak saya lukis kat sini? So, ini kita cerita dalam trend. Sebenarnya yang tadi, yang dia bertanya tadi, minta maaf dia bertanya, dekat mana nak tanda flip? Dia orang tanya macam tu. Jadi saya jelaskan dalam trend. Tapi tuan-tuan, ada lagi tuan-tuan. So, masa banyak cemburu kita lah tuan-tuan. Kita sebenarnya memang kita kena buat sejam je. Okey. Alah, masa pula cemburu kita ni. Dia nak cerita banyak ni. Okey, andai kata ada dekat sini ada double tuan-tuan. Double, tak mau lukis double. Macam ni, saya lukis macam ni. Fokus kat sini. Kita lukis, kita banyak belajar melukis pattern sekarang. Okey, kita banyak belajar melukis pattern. Okey, ini adalah support. Alah, masa nak habis set seronok lah pula. Aduh. Okey. Saya nak suruh tuan-tuan balik kaji je. Yang mana yang rajin, insya-Allah tuan-tuan kaji ni pun saya rasa tuan-tuan dah dapat. Sebab kefahaman tu bukan hak saya, hak tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan boleh nampak benda ni lebih dahsyat daripada kita. Okey. Okey. Contoh. Saya tanda dekat sini. Ini adalah yang valid tuan-tuan. Yang kita sesuai tanda 1, 2, 3. Okey. Tuan-tuan nak mapping, tuan-tuan ambil full kat sini. Okey. Ingat ambil full lah tuan-tuan. Ambil full dulu. Nanti saya cerita macam mana dalam ni nak ambil yang kita kata kita ambil yang lebih. Nak ambil yang macam mana kan.
Tetapi, okey, ingat ni satu konsep. Satu konsep yang pertama, okey. Konsep yang pertama, konsep yang kedua. Okey, konsep yang kedua. Kita nak habis dah ni, tinggal 3 minit lagi. 3 minit lagi. Oh, tak ada no. Nanti kena buat lagi nanti. Saya tanya dia orang nanti. Macam mana? Saya tak makan lagi lah bang. Anak-anak bini saya apa saya tak beli, saya tak masak lagi. Tak masak lah, tak beli. Oh, kantoi lah. Masak lah, malu. Aduh. Cerita kau orang kita duk masak lah kan. Okey. Okey, so kalau dalam keadaan macam ni, dekat sini ada juga. Oh, sat-sat kita ambil shadow panjang sikit lah. Contoh. Abang janganlah kata shadow panjang pula lain macam kan. Lebih kurang lah contoh. Kita bagi contoh. Dekat mana abang nak ambil sesuai. Okey. Nanti saya akan sambung lagi lah. InsyaAllah kalau umur panjang, kalau ada diberikan lagi ke broker sponsor lagi kan. Abang-abang buka lah account. Nanti dia orang rajin lah sponsor saya. Okey. So ni adalah satu lagi lah konsep. Okey. Ini adalah satu lagi konsep. Tuan-tuan nak ambil yang hitam ke yang merah ni? 1, 2, 3 dia. Ramai dah nampak tu. Makin jelas Makin dah mula nampak tu dia dah makin, orang kata makin terang mata. Seronok lah, makin seronok tu dia akan terang lah kan. Okey, yang merah. Okey, kita tengok pair NZD US dollar. Okey bang. Dekat sini ada satu. Abang mapping zone semua ni. Okey. Mapping zone semua ni. Okey. So dia reject dekat area SR ni tuan-tuan. SR yang kat sini. Kita pergi ke lowest tuan-tuan nampak lah. Tuan-tuan nampak dekat sini ada satu benda. Nanti saya akan cerita kat tuan-tuan kenapa saya pilih yang ni, kenapa saya tak pilih yang ni. Dan semalam siapa yang join kita punya webinar, saya ada cerita kat abang-abang semua yang join kelas left shoulder pain, yang mana yang sebelum-sebelum ni yang ada kelas left shoulder pain, saya dah terang kat abang-abang semua tentang macam mana nak pilih zone yang baik. Abang-abang ingat tak? Saya tunjuk kat semalam. Siapa ingat semalam saya ada cerita pasal ni? Ada swap base dan juga macam mana nak pilih penandaan yang baik. Okay. Dia mungkin SSR, tetapi dia ada satu benda yang sebab dekat sini yang menjadi tempat ni agak lebih better daripada dekat sini. Nanti kita akan bercerita. Dia punya cerita dia adalah hidden base je. Dia punya cerita adalah hidden base, tapi dekat sini dia ada satu karakter yang bagus lah. Nanti kita cerita. Kalau diberikan rezeki yang panjang tuan-tuan, saya akan buat lagi kelas. Okey, saya akan buat lagi kelas. InsyaAllah saya bukan ni, kalau ada rezeki yang banyak. Bila tuan-tuan tengok dekat skrin saya sekarang ada beberapa konsep. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau tuan-tuan perasan dekat sini, konsep dia berbeza. Nampak sama tapi berbeza. Nampak sama tapi berbeza. Pasti ada berbeza. Tapi yang paling penting, faham 1, 2, 3. Tak faham 1, 2, 3 memang out. Okey? Faham 1, 2, 3. Benda ni jadi dekat FTR sahaja. Okey? 1, 2, 3. Yang nombor ni pelik tak tuan-tuan tengok? Dia break atas lah. Perasan tak yang ni? Dia break atas. Pelik tak? Ke bagi abang biasa benda ni? Normal lah, break bawah, break atas. Tapi tadi tak break atas. Dia tak break atas. Dia break bawah, dia masuk balik dalam zone dan dia turun. Pelik So mungkin ada yang flat. Ni semua flat limit abang. Yang saya ajak tuan-tuan ni semua flat limit. Jangan risau.
Yang saya ajak tuan-tuan ni semua flat limit. Okay. Ya, tapi yang nombor ni pelik sikit Kan? Betul tak? Setuju tak? Yang nombor ni pelik. Kita tengok ada satu contoh dekat sini. Okay. Kita dah sampai pengakhiran. Kalau tuan-tuan perasan dekat sini. Dia break bawah dulu. Kan? Dia break atas. Nampak? Dia break bawah dulu. Dia break atas. Okay. Selari dengan dia. Ada juga support dekat sini. Tapi yang ni powernya. Kita cerita ya. Tuan-tuan nampak dia reacted dekat sini. Nampak? Sini kita panggil, kalau tuan-tuan belajar dengan Cikgu Mansur kata fake out dekat sini. Okey, ada resistant. Kalau yang belajar dengan saya, kami panggil break stop zone. Okey. Dan sebagainya, sama je, janji faham. Okey, tapi dekat sini dia break bawah, dia break atas. Dia terjun. Yang ni kalau ada rezeki saya akan sambung cerita lagi. So, ingat 1 2 3 ni bukanlah kita nak cerita pasal rahsia sangat, tapi sebenarnya bagus kepada siapa yang dalam bidang supply demand. Dia dah ready dalam supply demand, memang seronok kita nak belajar kan. Okey, kita dah makan masa tuan-tuan. So sekiranya tuan-tuan saya ada kesilapan sepanjang saya buat kelas dengan tuan-tuan, kelas free. Kita ada 3 kali kelas betul tak? Kita ada kelas yang sebelum ni minggu lepas 2 kali. Kemudian kita ada sekali ni 3 kali. So sekiranya saya ada menyinggung hati tuan-tuan, ada benda yang menyebabkan tuan-tuan tak faham dan sebagainya, tuan-tuan maklum daripada saya. Okey, siapa lagi yang belum join saya punya page channel saya ni. Channel yang ni. Adalah kawan-kawan dalam ni yang belum join sini. Yang sini. Ke semua dah join? Semua dah join ya? So saya akan update dekat sini untuk sebarang apa benda pun. Saya akan update dekat sini. So saya harap tuan-tuan dapat manfaat untuk kelas ni. Dan sekiranya tuan-tuan seronok, tuan-tuan bagilah feedback dekat saya punya post yang lalu, dekat post saya yang lalu dekat sini kan. Mana tahu sebab dia orang memerhati kan. Bila dia orang memerhati, mana tahu rezeki kan, buka lah dia orang bagi, kata Yudi buatlah lagi kelas sebab mungkin benda ni boleh at least sebagai marketing untuk teamwork mereka kan. Okay. So nanti kepada yang belum komen lagi dekat sini, nanti komen lah. Oh, saya tak boleh nak share dekat sini. Ada dekat sini. Kalau tuan-tuan perasan dekat post saya yang ni. Dekat sini. Okey, dekat sini. Tuan-tuan boleh komen dekat sini. So, apa-apa nanti saya akan update dekat saya punya Telegram yang ni. Okey, siapa yang belum join Telegram ni, bagi tahu. Okey, so cukup saja malam ni. Kita jumpa lagi next time. So saya harap benda yang saya share ni dapat manfaat semua. Terima kasih kepada 300 lebih yang join malam ni. Okay, sekian saja. Assalamualaikum dan semoga tuan-tuan semua sukses dan selamat maju jaya.